Assalamualaikum. So, untuk kali ini kita akan terbang jauh ke benua Eropah, yang mana aku akan ceritakan pengalaman aku pergi ke Paris. Paris, Paris. So, masa aku pergi ke Eropah ni, aku cover dua negara, iaitu Perancis dan juga Switzerland je. Kenapa hanya dua? Sebab masa tu bajet terhad. So, boleh pergi cover dua ni je. Bagi korang yang memang minat Paris, tak pun fashion Paris, tak pun yang kata Perancis kan, apa yang akan aku ceritakan ni mungkin berbeza dengan apa yang korang pandang tentang Paris tu kan. Sebab aku akan ceritakan Paris ni dari satu sudut yang berbeza, yang mungkin sangat berbeza dengan apa yang korang fikir sebelum ni tentang Paris. Dia bukannya aku nak kutuk Paris lah, tapi ni adalah berdasarkan pengalaman aku. Aku rasa korang yang pernah pergi ke Paris dan akan pergi ke Paris pun akan melalui pengalaman yang sama. Sebab Paris tu adalah Paris, dia macam tu lah, Paris macam tu. Aku pergi ke Paris ni masa tahun 2014 lah. So masa aku sampai ke Paris tu macam best gila lah. Ya, first time aku sampai ke Europe kan, macam nak jerit, aku dah sampai Paris kan. Tapi sampai ke situ je lah. Apa yang akan aku nak ceritakan pasal Paris kali ni bukanlah pasal tempat-tempat apa yang boleh melawat kat Paris, tempat apa yang best kat Paris kan. Tapi aku nak ceritakan tentang penyeluk saku dan scam yang ada dekat kota Paris yang dikatakan kota cinta. So masa aku sampai ke lapangan terbang Paris, masa tu Charles deal lah apa lah, tapi aku nak Charles kot kan. Masa sampai ke airport tu memang okey lah, tempat je semua okey. Sama je macam airport kat tempat lain, nampak bersih apa semua kan. Tapi bila dah sampai ke bandar dia, bila aku sampai kat tengah-tengah bandar Paris tu kan, dia ada satu bau yang aku tak pernah jumpa pun dekat bandar-bandar lain yang aku pernah pergi. Dia bau hancing tau, bau macam orang kencing tau. So bila aku tanya kawan-kawan aku yang pernah pergi ke Paris pun, dia cakap memang ada sesetengah tempat yang bau dia macam tu. Bunyi je macam kelakar kan, tapi itulah sebenarnya realitinya. So aku tahu kalau macam korang yang dah pernah pergi ke Paris, memang pernah kan bau dia kan. So dan korang yang akan pergi ke Paris nanti pun, korang kena jaga-jaga lah, prepare. So kalau agak bau tu, sembur minyak wangi kan. Dan juga apa yang aku lihat, Paris yang digelarkan sebagai kota fashion, kota orang-orang shopping, orang kaya shopping je kan, sebenarnya adalah kota yang penuh dengan penyeluk saku dan juga scam. Kita bukan nak kutuk Paris lah, tapi sebenarnya inilah realiti sebenar yang ada dekat sana. Macam kalau aku nak pusing-pusing Paris masa tu, aku memang aku naik bas dan juga naik train kan, sebab nak jimat kos kan. Kalau naik taksi lagi mahal kan. Tapi bila aku naik train tak pun bas ni, memang dapat rasa orang memang ada cuba nak buka aku punya beg lah. Lah, kita dah pernah bawa beg pun kan. So kita tahu lah macam mana orang pegang beg kita, tak pun ada orang nak buka zip kita kan. Sepanjang aku naik public transport kat sana, memang selalu lah ada orang cuba nak tarik ke apa kan. Tapi kita pun macam tu. Yelah, kita tengah galas beg So bila ada orang nak ambil barang dalam beg kita ke, tak pun pegang beg kita, tarik zip beg kita, kita boleh rasa lah kan. So kalau macam korang yang pergi Paris, kalau bawa macam beg sandang ke, tak pun beg apa-apa pun, tak pun dompet dalam poket, jaga-jaga. Takut ada yang akan menyelup korang punya barang tu, nanti tiba-tiba hilang macam tu je. Kita pun tak sedar bila masa barang kita hilang. Lagi satu peristiwa adalah masa tu aku pergi ke Eiffel Tower. So on the way aku nak pergi ke Eiffel Tower tu, aku pun tengah lah duk main handset kan, sambil nak tangkap gambar apa semua kat Eiffel Tower tu kan. So datanglah 3 orang perempuan gypsy datang kat aku. Kononnya macam nak minta aku bagi sokongan kepada dia punya pertubuhan lah. Aku pun tak pasti pertubuhan apa. So dia ada bawa macam kat aku kertas macam ni lah. So dia minta aku sign kan sebagai tanda sokongan aku lah. So aku pun masih tu knob, aku tak tahu apa. So aku pun sign je. Dan lepas aku sign tu, tiba-tiba dia minta aku bayar 20 euro. Aku pun tak nak lah bayar 20 euro kan. Sebab masa tu 20 euro tu dalam RM90 Malaysia. Dan aku pergi tu pun dengan bajet yang terhad. Dan tiba-tiba nak bagi duit. Memanglah kalau kita nak derma, kita akan derma lah. Tapi ikut pada berapa yang kita nak bagi kan. Ni tiba-tiba paksa supaya aku bagi 20 euro. So aku tak nak lah bagi kan. Nak dijadikan cerita, maknanya masa diorang tengah paksa aku tu, maknanya diorang juga buat benda lain. Iaitu diorang nak ambil apa saja yang ada dekat aku punya baju. So ni aku nak tunjuk macam mana diorang punya modus operandi dia. So ni aku sediakan baju. Ni lah baju yang contoh macam aku pakai masa kat depan Eiffel Tower tu kan. So masa yang 3 orang gypsy datang tu, yang kertas diorang bawa kat aku tu, so diorang letak kat atas ni tau. So kiranya aku tak nampak pun bahagian bawah ni. Dia letak kat tengah-tengah ni. So dia suruh aku sign lah kan. So aku tak nampak yang bahagian bawah ni, sebab kat bahagian bawah ni ada poket tau. Ni aku punya poket. Dan dalam poket ni aku letak aku punya casing. Nasib baik masa tu aku tak letak handset aku sekali, sebab aku tengah pegang nak cari gambar tu kan. So masa diorang tengah suruh aku sign tu, salah seorang je dah ambil barang aku dalam ni. Kebetulan hanya ada casing. Kalau aku letak dompet aku letak duit, aku rasa habis semua lesap. Memang confirm lesap. And then bila dah habis, aku dah bergaduh dengan orang tu. Aku tak nak bayar, aku tak nak bagi. Aku terus belah kan. So aku pun nak ambil lah aku punya casing. Bila aku selup,
Tak ada pun, mana kan. Lepas tu aku tengok yang 3 orang tadi tu dah lari jauh kan. So masa tu aku dah syak memang diorang ni yang ambil. Memang tak ada orang lain yang nak ambil. Sebab nak kata jatuh memang mustahil lah. Sebab sebelum diorang datang tu memang aku pegang ada lagi casing tu kan. Nasib diorang lah dapat casing tu je kan. Dan nasib baik juga untuk aku, barang aku yang lain tak hilang. Sebab ada juga kawan aku yang hilang beribu euro masa dia pergi ke Eiffel Tower tu. Dia sama juga situasi macam aku. Tiba-tiba tak tahu bila masa dia orang ambil dia punya duit tu kan. Dan masa aku pergi tahun 2014 tu, sebenarnya nak dapatkan wifi tu susah tau. Dekat aku punya penginapan pun dia punya wifi tu punyalah kedekut tau. Nak guna untuk setengah jam pun kena bayar 4 euro. Aku pergi mana-mana sepanjang aku travel, wifi semua free tau. Tak pernah lagi aku pergi ke tempat tu wifi kena bayar. Untuk dekat penginapan lah. Jadi aku pergilah makan ke restoran-restoran yang ada di sekitar tu sebab aku nak dapatkan wifi kan. So bila aku minta wifi password pun diorang tak nak bagi. Sampailah satu hari tu aku pergi ke satu restoran kebab. So aku dah order semua kebab pun semua. And then bila aku minta kat cashier tu, lelaki, aku minta wifi password. Sebab aku nampak lah ada router kan. So memang kita tahu itu adalah wifi. Dia pun tak nak bagi. Aku cakap kenapa? Dia cakap tak boleh bagi kan. Aku pun reda lah bawa kebab tu duduk kat tempat duduk dan makan macam tu lah. Lepas tu adalah seorang pekerja perempuan. So dia datang macam nak cuci meja apa semua kan. So aku cakap lah seseluk kat dia, boleh tak bagi wifi password kat aku kan, sebab aku nak guna kan. Terus dia bagi password wifi lah. Terus pula online semualah. Mungkin ni jugalah salah satu tip. Kalau kita nak minta wifi, minta dekat yang berlainan jantina. So mungkin senang dapat lah. Kalau perempuan minta kat lelaki, kalau lelaki minta kat perempuan. Mungkin lah. Sebab aku cuba cara tu boleh. Nak kata Paris ni teruk sangat pun tak lah. Sebab dia pun ada banyak tempat menarik yang kita boleh lawat kan. Macam tempat bersejarah, tempat shopping, tak pun tempat kita nak bergambar kan. Nasihat aku bagi korang yang nak pergi ke Paris nanti, berseronok tu seronok juga. Tapi berhati-hati lah. Sebab kita tak tahu siapa yang akan selup kita punya barang. Jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.